Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Mak hari ini. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki barulah barakah. So Mak mengharapkan rakan-rakan Mak yang berada di seluruh dunia, yang berada di seluruh Nusantara, berada dalam keadaan benar-benar sehat. Sekiranya anda mengalami sebarang gejala penyakit, silalah jumpa pakar perubatan. Kerana mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati. So hari ini Mak bersama luar, Mak bersiaran di Taman Harbour. Inilah Jabatan Sains Taman Harbour. Kita akan melihat dan mengenali apakah keistimewaan Taman Harbour ini yang kita akan bangunkan semula. Okey, yang pertama sekali nak maklumkan bahawa ini adalah mengkudu. Ya, mengkudu ni baik untuk kesihatan, untuk kita makan. Buah dia begini rupa ya. Boleh fokus pada kamera, boleh tunjuk dekat. Ini adalah buah mengkudu. Walaupun dia pahit tetapi dia memberikan kesihatan yang cukup baik khususnya untuk dalaman kita. Dan kita sedia maklum bahawa banyak produk-produk yang keluar berasaskan mengkudu. Okey, kita beralih kepada lagi satu pokok. Ini pokok istimewanya pokok tongkat ali. Tongkat ali ini menjadi kegilaan para lelaki yang berada di luar sana kerana keistimewaan dari segi kesihatan. Bagi mereka yang dah pun mengalami alam rumah tangga, memang para lelaki akan mencari pokok tongkat ali untuk memberikan tenaga dan stamina. Okey, kita beralih kepada pokok yang tinggi melempai sampai ke hujung di atas badan. Okey, kamera boleh fokus di bahagian atas. Cantik kan busana Mak ini daripada UPM. Okey, ini adalah pokok ketum urat merah. Dan ketum urat merah ni biasanya kita buat dalam perubatan untuk minum, juga baik untuk kesihatan. Inilah pokok dia. Kalau anda yang berhajat, yang ingin tahu lebih lanjut, bolehlah datang ataupun belajar daripada internet, Google saja. Okey, ini pokok yang Mak dipahamkan, kalau tidak silap pokok apa ni sebenarnya? Mak pun kurang arif. Mempedu ular. Kalau tak silap Mak ni mempedu ular. Mempedu ular ini pun juga untuk darah tinggi. Darah tinggi kita boleh rebus, kita boleh minum pokok ni. Kalau nak tahu, kalau dalam YouTube yang Mak jumpa, suara daun ada banyak menunjukkan peranan-peranan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Yang ini pula adalah tenggek burung yang mudah tumbuh dan tumbuh meliar di kawasan-kawasan kampung, di kawasan-kawasan semak belukar, semua ada. Dan tenggek burung kita boleh makan begitu saja dengan menjadikan dia sebagai hulaman dan makanan. Kalau kita makan dengan nasi, sedap dia, tak terkata. Ini adalah yang ini belembeng buluh. Belembeng buluh, ini buah dia. Bagi mereka yang tak mengenali belembeng buluh, ini adalah belembeng buluh. Biasanya dalam makanan, buat jeruk, buat acar ke, buat apa pun baik. Tetapi daun ini juga boleh kita gunakan sebagai satu kaedah perubatan. So, apa perubatan yang kita guna? Sila Google. Mak tak arif sangat tentang tumbuhan-tumbuhan ni. Okey, yang ini Mak sedang berfikir, apakah pokok ini? Siapa para YouTuber yang ada dalam konten Mak ni boleh kongsi dengan Mak. Mak tidak dapat nak mengenali apakah nama pokok ini, sama ada dari biasa ataupun saintifik, Mak tidak tahu langsung. So, harap maklum ya. Tapi pokok dia agak kasar, tetapi dia memang sejenis pokok yang kawan kata harba dan boleh menjadi satu kata perubatan dalam kehidupan kita. So, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Temu kembali di sebelah kanan Mak ini adalah pokok limau perut. Limau perut ni pun terdapat banyak jenis. Ada yang daun besar, ada yang daun kecil, dan daun yang istimewanya dia begini, bentuk ada pinggang. Ni. Sedap, boleh masuk dalam masakan. Kita boleh buat masakan tom yam, kita boleh perah, kita boleh buat kuih, kita boleh buat bingka, macam-macam. Kalau nak ambil ni, buat rendang, semua perlu ni. Dan juga kalau nak gambar, taruh je dalam kereta ke dalam peti ais, segar mewangi, tak payah nak MBBU bagai kan. So, ni adalah pokok anggur. Pokok anggur ni dalam sejarah Mak, sejarah yang dikatakan dia pernah berbuah. Tetapi Mak belum jumpa sebab Mak baru lagi dalam unit ni. So, tapi pokok anggur ni dia, orang kata nasib-nasib kalau dia tumbuh di kawasan tanah-tanah yang orang kata bukan yang beriklim sejuk. Tapi kalau dia dah tumbuh itu satu kelebihan lah yang Allah SWT bagi kepada kita. So, kita beralih kepada sini. Sila tunjukkan. Ini adalah belembing besi.
Ni belimbing besi yang kita boleh makan. Pokok belimbing besi. Kalau kita tengok pun daun dia boleh kita jadikan dia juga satu bahan perubatan dah. Tapi apa perubatan jenis penyakit tu mak tak pasti. You boleh cari dalam konten Suara Daun. Suara Daun dia ada membincangkan sesuatu pokok tu, apakah kaedah, apakah peranan dia, apa yang perlu kita buat. So boleh cari konten dalam Suara Daun. Ini daun limau kasturi, nampaknya hidup dia segan mati tak mau. Apa masalah, baja pun cukup. Mungkin setelah sampai masa dia nak menyembah bumi, wallahualam. Ini adalah pokok ni ada limau kasturi. Ni limau kasturi. Okey, ini limau kasturi dah biasa tengok. Yang ini adalah pokok mahkota dewa. Mahkota dewa ni, pokok ni sangat banyak kerengga. Orang kata kalau kerengga ni banyak, keistimewaan pokok ni pastinya buah dia tidak akan rosak sebab dia kelilingi oleh kerengga. Jadi serangga-serangga tidak akan hinggap di buah ni. Okey, kamera kalau boleh fokuskan di bahagian dekat, dia ada yang berwarna hijau masih muda, ada yang berwarna merah. Kau kerengga dah gigit mak. Tu nampak buah ada warna hijau. Ini adalah mahkota dewa. Kerengga sangat banyak. Tak apa, tak masalah. Kita abaikan dulu mahkota dewa ni pun. Dia orang pun dah tidak maklum ada jus minuman mahkota dewa. Ini adalah pokok kantan ya. Ni dia pokok kantan. Kalau kita tengok pokok kantan ni belum ada berbunga nampaknya lagi. Tetapi hidup dia subur. Boleh buat laksa. Kita boleh buat asam pedas. Kita boleh buat apa ni orang kata. Lagi satu jenis makanan yang popular tu apa ya? Allahu Akbar. Jenis-jenis macam somtam tu ke apa benda whatever lah. Ini dia pokok kantan. So kita akan bergali ke sebelah kiri di hujung sana. Okey, kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Gigit. Tak apa, kita bertemu kembali. Yang ini adalah pokok bayam Brazil. Okey, ini ada satu petak kecil. Yang itu kita dah tanam pokok kembung, dia dah bertunas untuk uji kaji makmal bayu nanti mudah. Dan ini adalah pokok mak lebih panggil bayung. Ada orang kata lembayung, tahu whatever lah, tapi mak panggil, mak dia dah bertunas. Ini adalah bayung. Yang ini dia bayam Brazil. Bayam Brazil ni kita boleh makan buat ulam, kita boleh makan dengan goreng tepung. Dia bergantung kepada kepandaian seseorang lah. Apa nak jadi, nak olahkan dia terpulang ya. Dan ada juga denas MB2 yang mak baru tanam. So di bahagian hujung sini kalau kita lihat, ini kita tertarik. Mak kau nak jatuh aku. Pokok kunyit mak dah tanam. Kita nak naikkan dia balik Taman Harbour ni. Kemudian ni pokok cekoh. Kamera boleh datang sikit. Okey. Ini pokok cekoh. Pokok cekoh nampaknya dah bertunas. Ini dia adalah pokok kunyit. Yang di sebelah sana itu adalah serai wangi. Serai wangi itu memang baik ni. Tak boleh nak dinafikan. Kita bergerak ke sini. Ini adalah sebahagiannya adalah pokok kari. Pokok kari ini pun kita akan cantas. Daun dia dah mula rosak. Namun dalam masakan pun kita akan cari daun kari ni. Keistimewaan kari ni banyak dia punya tu. Kau boleh Google. So ini lagi satu ni pokok pokok apa ni? Mak pun tadi mak tengah berfikir sebab tanda dia tak ada. Pokok apa ni? Siapa yang tahu boleh nyatakan kepada mak pokok ni sebab dia punya nama dah tak ada. So yang ini pokok ada dua ni. Ni pokok apa ni? Okey, yang ini pokok beri-beri. Banyak lah. Blueberry ke mulberry? Mulberry, mak pun tak tahu, ya Allah. Maklum ya, mak ni lebih kepada masakan. Tapi kau tanya pokok-pokok ni, bolehlah menjawab. Tapi pokok mulberry ke blueberry, siapa yang tahu? Bolehlah komen di bahagian bawah ya. Jangan lupa. Yang ini buah. Yang ini orang cari, orang suka makan. Kamera boleh fokus. Ini adalah buah nona. Buah nona ni jenis yang orang kata, nona ni bukan jenis yang kampung tapi telah pun kita kacukkan, telah menjadi hasil macam ni. Buah dia banyak tapi dipenuhi kerengga. So kita boleh bergeraklah dekat sikit. Kita nak nampak yang lebih. Buah dia besar sangat. Okey. Yang ini pokok ini bukan pokok kerabu. Kau pokok apa ni? Mana si Mac tadi tu nak membantu mak, tak ada, dia pun hilang. Ni lamuni. Ni pokok lamuni. Ni pokok daun lamuni. Dia begini rupa daun lamuni, dek. Ni daun lamuni. Apakah keistimewaan lamuni ni? Sama-sama kita kaji dan kita cari. Apakah keistimewaan pokok lamuni? Sila Google. Mak letak di bahagian bawah. Kita ambil buah nona ni. Inilah keistimewaan, dek. Buah nona yang orang kata, ya Allah. Ni nampak di buah nona. Besar.
Siapa yang nak PM mak bagi percuma saja. Banyak. Di bahagian-bahagian atas adalah 2, 3. Sebelum ni ada orang ambil. Tapi dia besar sangat pun mak tak berapa gemar buah nona ni. Mak suka jenis yang kampung. Tu ada jenis kampung tu mak suka. Ini besar sangat. Mak tak berapa minat. Dia besar-besar. Okeylah boleh makan. Koi. Yang ini pula mak nak tunjukkan pokok kaduk. Daun kaduk ni mak baru tanam. Yang sebelah ni kalau tak silap mak halibara. Yang ini daun kaduk mak tanam, itu berdaun kaduk mak tanam. Yang dalam petak tu adalah pokok keembong ya. Keembong kita nak tunaskan dia nanti bila kita nak buat uji kaji di Makmal Bio. Dan pokok ni yang biasa kita buat botok-botok. Kita buat botok-botok pakai bakar ni dan kita boleh makan ulam begitu saja pun boleh gaul dengan nasi. Sebab apa yang anda saksikan ini adalah tumbuhan-tumbuhan ni banyak memberikan kita oksigen, banyak memberikan kita kesan untuk dalaman kita, untuk kesihatan kita Itu yang paling istimewa. So sama-sama kita jaga alam, kita cintai alam, kita pelihara dia. Sebab keindahan ni bukan senang kita nak kekalkan. Segalanya adalah daripada sikap kita sendiri. Maka apa yang Mak tunjukkan tadi semoga memberikan sumber dan memberikan info dan manfaat pada netizen di luar sana. Dengan busana yang cukup menarik, yang cukup cantik, berumpas pulas, menimba ilmu, mencari sejauh mana sebab ilmu ini ibarat air yang mengalir, tiada hentinya. Setua mana pun kalau kau nak belajar, kau belajar dik. Dan ilmu tu kita kongsi bersama. Semoga paparan tadi memberikan 1000 kenangan manis untuk you all yang di luar sana. Jangan lupa like dan subscribe sebab banyak yang boleh konten Mak ini. Kerana usaha anda adalah pembakar sebagai usaha you all, usaha Mak juga. Kita jumpa lagi insya-Allah dengan paparan yang lebih menarik. Dengan itu sambutlah salam manis, salam hormat. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.